أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مقدمة سورة الإخلاص مقدمة سورة الإخلاص Surah Al-Ikhlas ialah surah Qul huwallahu ahad. Nah, kita panggil surah Qul huwallahu ahad. Nama dia Suratu Al-Ikhlas. Surah ini diturunkan di Mekah, mana masa Nabi kita belum hijrah pergi kepada Madinah lagi. Surah Makkiyah. Kalau turun lepas pada Nabi kita hijrah pergi pada Madinah, dipanggil surah Madaniyah. Surah yang dibahasakan kepada Madinah. Kalau surah turun belum hijrah, panggil surah Makkiyah yang dibahasakan kepada Mekah. Maka surah Al-Ikhlas ni turun belum hijrah Nabi SAW pada Madinatul Munawwarah. Surah ni mengandungi 4 ayat. Dan ada bagi dia 4 ayat saja. Nah, di antara surah yang pendek, yang pendek. Tapi walau 4 ayat, nah, surah Al-Ikhlas ni adalah seperti sulusil Quran. Serupa dengan suluh Al-Quran. Suluh Al-Quran tu mana Quran sebuah bagi bagi 3. Jadi surah Ikhlas ni menepati 1 bahagian daripada 3 Al-Quran. Kerana dalam surah ni cerita keesaan Allah ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita
apa dalam Quran itu ada ayat mengajar kita berkenaan dengan tauhid. Nah, seolah kata satu bahagian daripada Quran itu kecek buku tauhid, buku ikhlas hati ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Jadi satu bahagian dalam Quran kita hak akidah hak tauhid, maka surah ikhlas ni pun cerita hak akidah hak tauhid menepati sulus Al-Quran. Ataupun suluh Al-Quran nak sebuah kelebihan baca dia. Kau baca surah ikhlas ni serupa dengan baca supa bukan baca supa. Kelebihan dia dengan suluh Al-Quran ada juga. Apa pendapat kata kelebihan pahala baca dia. Dan ada setengah pendapat kata nasbah makna dia dan maudhu' dia tu adalah buku tauhid kepada Allah. Bini menepati dia sebuah seperti sulus Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun kemarin ni serupa dengan rubul Quran ada. Serupa dengan serobok Al-Quran. Surah Qul ya. Ni sulusil Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa kata kepada sahabat dia, adakah lemah seorang kamu nak membaca sulus Al-Quran pada satu malam? Maka yang dimaksudkan suluh Al-Quran bila Nabi tanya sahabat malah tu, maka berasa susahlah Nabi, berasa susahlah sahabat mau baca suluh Quran pada satu malam ni, berasa susahlah. 10 juz lah. 10 juz Quran tu ada 30. Suluh sedianya 10 juz. Wa syaqqa zalika alaihim. Nabi tanya, adakah lemah kamu nak baca sulus Al-Quran? Bila Rasulullah tanya walah tu, sahabat berasa berat lah. Nak baca 10 juz satu malam. Maka sahabat tanya Rasulullah, yang manakah daripada fak kami yang boleh kuasa nak baca suluh Al-Quran? Jadi payahlah nak boleh baca suluh Al-Quran. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala, sabda Rasulullah Allahul wahidus samad sulusul Quran. Mana baca surah yang ada mengandungi cerita sifat Allah Ta'ala Al-Wahidus Samad ni adalah sulusul Quran. Dan satu riwayat, man qara'a bi qul huwallahu ahad faka'annama qara'a bi sulusil Quran. Siapa saja yang boleh baca, siapa saja yang baca qul huwallahu ahad, maka seolah-olah membaca ia akan sulus Al-Quran. Ini apa? Kelebihan qul huwallahu ahad. Tapi bukan makna suruh baca qul huwallah tinggal Quran 30 juzuk lain pada qul huwallah tu, bukan makna berlaku. Nunggu bacalah. Ni serupa. Dia serupa ni bukan sulus. Serupa dengan sulus Al-Quran. Habis itu kita hadis ni, kelebihan ni siapa sangatlah pada tempat kita. Dan ada gapo-gapo kalau baca Quran qul huwallah lah. Maka boleh
baca belaka, pandoknya, mudahnya. Nah, dan boleh kata setiap orang itu ingat belaka surah Al-Ikhlas. Dinamakan surah ni surah Al-Ikhlas. Gapo makna Al-Ikhlas? Tauhid yang sebersih-bersihnya. Mana dia? Tauhid. Tauhid ni mana? Mengesah. Mengsatukan. Tauhid itu bahasa Arab. Daripada wahid. Nah, daripada ahad. Mana dia bahasa Jawi kita? Mesatukan. Maknanya kalau orang tu dia kata dia ni bertauhid kepada Allah. Tapi kok tu kau ni duk minta lain pada Allah. Bukan arti orang tauhid. Nah, bukan orang mengesah Allah Ta'ala macam tu. Kerana orang bertauhid kepada Allah, semua ibadat dia adalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahih. Dan semua amalan dia bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana makna tauhid itu pun mengesah Allah. Lepas tu ikhlas tu bersih, suci. Nah, tak ada campur dengan benda lain. Tak ada campur dengan syirik, tak ada campur dengan riya, tak ada campur dengan niat-niatan yang merosakkan tauhid. Tu mana sebersih. Nah, sebersih-bersihnya. Tu mana ikhlas. Ini nama surah ni, surah Ikhlas. Kerana dalam keseluruhan surah ini Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menegaskan kepada umum, pada semua manusia, bahawa Allah Ta'ala Maha Asa. Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Muhammad suruhlah kepada semua manusia. Tahu kata Tuhan itu Asa. Nah, Tuhan ni Asa. Ahad. Qul huwallahu ahad. Kata oleh Muhammad, ya Tuhan itu ahadun. Asa. Asa ni tak ada dua, tak ada tiga. Ahad ni tak ada isnai, tak ada salasa. Nah, tak ada arba'ah. Tak serupa wahid. Kalau wahid, dia ada isnai, ada salasa, ada arba'ah. Tapi kalau ahad, tak ada dua, tiga dah. Betul. Dalam bahasa Arab tu beza. Ada ulama tafsir tu, royak kita lah. Kita dengar-dengar dia duk ceramah, dia duk royak, duk apa? Kata beza ahad dengan wahid tu, kalau wahid kena ada isnan, salasa, arba'ah, khamsah, sita, naiklah. Tapi kalau ahadun, tak boleh nak kata ahadun, isnan, salasa, tak ada. Asa. Kalau bahasa Jawi pun ada juga. Nah, kalau satu ada dua, tiga, empat. Tapi kalau asa ni tak ada dua, tiga. Itu dia terjemah dengan Maha Asa. Nah, dia gapo beza di antara ahad dengan wahid. Surah ni dinamakan surah Ikhlas kerana dalam keseluruhan surah ini Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
supaya menegahkan kepada umum manusia. Nah, sama ada Islam tak Islam pun royaklah. Kul kata olehmu. Nah, kata olehmu. So royak wi tahu. Ada. Kata Allah Maha Kuasa dan Allah Ahadun. Ada. Bahawa Allah Ta'ala Maha Esa. Dan tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingnya. Nak banding kata Allah supa ngatu supa, tak ada. Dan salah kalau kita hidup banding Allah dengan benda lain. Nah, kita hidup banding Allah, banding sifat Allah dengan benda lain. Nah, Allah tidak ada bandingnya gapo. Ada. Bini kita tak boleh nak banding lah. Ada. Betu gapo dalam Quran tu banyak-banyak tempat lah kata Tuhan tidak menyerupai. Laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupaikan dia oleh suatu. Pada surah ni pun nah, royak kata tak ada banding. Ada. Orang-orang kafir Quraisy dulu dia besok kita tanya Nabi, cuba royak sifat Tuhan engkau tu pasal mana? Nah, Tuhan engkau ni keturunan mana? Ada juga. Tanya keturunan mana? Terakun, mari di mana? Maka Allah Ta'ala suruh, bacalah, suruh royaklah kepada dia, Allah Ahadun. Dan lam yalid walam yulad. Tak ada beranak dan tidak diberanakkan dia. Ni sikit lagi kita jumpalah dalam surah tu royak. Makna bukan dari situ dari sini dah. Ni tauhid yang ikhlas, tauhid yang cuci terhadap Allah Ta'ala. Pas kita nak setan pun dia nak khenat manusia tu di tauhid ni besar sekali. Betul kata dekat nak mati tu mari setan mari duk gonye akidah kita. Nauzubillah. Nah, jadilah kita sebagai orang yang beriman, yang kamilan, yang sempurna. Setan mari kata gitu, kalau mu nak hidup lagi, kita duk orang manusia duk letih, duk nyawa. Dia kata kalau mu nak hidup lagi, hamu kena gini. Dia nak kalau sikit ya, bini kena kejam, kena ikhlas malah. Cuci semua. Dan orang ikhlas tu orang cuci, tak ada potukar ni, tak ada kelak-kelak. Tak paden ni akidah ni nak kelak-kelak tak boleh. Kena bersih semua. Dia kata kalau mau hidup lagi buat gitu, buat gini. Mari aku nak siuk, mari aku nak mopai aku nak menujung. Waya ada bohong situ, tok bohong sini. Nah, nak apa? Nak terkesok akidah kita tauhid. Kita kena ingat la ilaha illallah. Geno-geno tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kalau Tuhan nak hidup lagi. Kalau Tuhan nak mati, kena mati. Ingat molek biar nak mati tu. Banyak mari hidup kosek. Dia kata kalau nyawa, salah kata seorang tu kalau nyawa sampai batas halkun dah, saya tak main hidup kosek kata. Kalau wak balah ni, nyawa mu boleh hidup semula. Fotonya, duk cari tu bohong bergelepar, bohong sirik, bohong nujung, bohong menengok, bohong mopai kalau jami dulu lah. Alhamdulillah lah ni kohbi lah. Kerana akidah kita. Tapi ada setengah tu kohbi. Tak ada sungguh lah kerja biasa itu. Tapi tak tahu agama pula dah. Orang kata hidup tidak beragama. Satu bahaya pula lah ni. Hidup tak pakai agama. Ikut nak makan, nak minum, nak berjalan, nak pergi belah mana pun ikut ras. Dia jami dulu Islam tu lawan dengan orang beragama syirik. Orang beragama lain pada Islam. Gambar duk semua lain pada Tuhan semua.
Rumah kita pun subhanallah, semua pun kayu banyak, semua tu nenek, semua datuk situ, datuk sini, nak kata ke berapa datuk. Tapi kedia ni tak ada dah tu. Tak ada jenuh lah, ada lapis tua-tua lah. Timbul baru pula tidak beragama. Tak pakar berlaku. Maya podok, poso podok, tok nenek podok, tok mujung podok. Tok, apa? Tak ada pula. Orang yang tak ada beragama. Dosa falo kiamat ke apa, dia tak kira. Maka bila tak ada beragama tu pun, ialah satu benda yang tidak betul dan tidak bersih juga akidah. Dia kena ada agama. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Kena pakai agama Allah. Maka agama Allah ialah al-Islam. Itu bahaya puak. Baru-baru ni budak-budak kita dah, muda-muda kita tak mengaji agama, nak jadi tak beragama. Lepas tu dia ikut pergi situ, pergi sini gapo dia tak pakai. Hari halal sah batal gapo dia tak kira. Nauzubillah. Tapi tauhid ni kena ikhlas. Kena betul-betul percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu syaitan sana ni pisah nak hari. Kita orang tua ni punya pisah cara tua. Buat pakai kau tu, pakai kau ni hau muda, cara muda. Nah, sehingga siapa nak mati tu dia mari kau. Mari kata gitu, kata gini, kalau nak hidup, nak buat walah ni. Oh tu hidup lepas. Nah, kadang-kadang kita tu ikhlas, cakap dah ngaji, cakap dah surah tu, surah ni. Mari leh orang tak tahu, adik-adik kita. Kena buat walah ni, kena buat walah ni. Jadi juga. Nauzubillah. Baik ni. Kena sekeluarga kita tu kena faham agama belaka, kena tahu tauhid belaka. Baru dia tak kena. Syaitan tu kadang-kadang syaitan daripada jin. Mari dia rasa, dia mikir cara kita. Dan kadang-kadang syaitan daripada manusia. Keluarga kita, adik-beradik kita, jiran kita, duk royak. Heret pergi pada jalan tak reda Allah Ta'ala tu syaitan daripada manusia. Na'udzubillah. Kalau kita kuasa dalam keluarga kita sore je tahu hari halal, tapi orang lagi paling orang tak tahu. Maka siapa punya nak mati dia mening. Mereka susung lah dah cara mati kita tu tak dengan tak ada bertauhid pada. Betul punya mati ada syirik, ada khurafat, ada karuk ni dah. Ubah diharam oleh Allah Ta'ala. Cara ubah jalan syirik kepada Allah Ta'ala. Maka tak ikhlas. Tak cuci. Tak cuci. Tauhid dia tu tak cuci. Na'udzubillah. Nonaknya ikhlas, cuci mula. Ni sebab boleh nama surah ni surah ikhlas. Begitu wa'amah ikhlas betul lah wa'amah cuci betul-betul kerana Allah SWT. Lepas tu kalau dia takluk syaitan sana dia kata kalau mu nak hidup mai nak buat gini kena cari tok nujung. Oh tu duk seorang tu berasa nak buat benda tak molek kerana syaitan duk wahyu dia, duk ajar dia, duk gelak dia. Kalau takluk lagi dia buat rupa orang yang kita kasih. Orang yang manusia kasih yang nak mati tu kasih. Mari dengan rupa mak pak dia yang mati dah. Ini baik kena ikhlas mulai tauhid kita. Kalau ikhlas syaitan tak boleh nak kerang. Udah orang yang ikhlas ni syaitan tak boleh nak ganggu. Tak boleh masuk dekat. Maka buku ni haning kita kena jaga benar-benar. Dia buat rupa mokpok yang mati dah. Oh dia kata dia mati dah lama dah. Tahu belaka dah. Lepas dah mati balah tu belaka. Kena buat balah ni. Salah dengan hukum Allah Ta'ala. Maka kalau orang tu tak ikhlas tauhid dia kepada Allah Ta'ala, dia turutlah. Kalau dia turut kata, oh weh, berasa kena juga. Tu pun tak cuci dah. Kita kena la ilaha illallah. Ingat, kelimah
Jangan dok belaka. Hak setan dok ajak tu la ilaha illallah. Tidak Tuhan, tidak kuasa, tidak amanat. Malaikat Allah Ta'ala sah. Cuci semua. Ini jaga. Lah ni duk gagah ni tak apa lah dengar. Mulai kita tak nak. Bimbangnya punya kita tarak. Dia tarak tu dia ikut orang royak. Orang suruh makan ubat tu makan. Ubat ni makan. Orang tu ubat dengan arak pun ubat. Orang tu ubat dengan nujung pun ubat. Orang tu ubat dengan pelepas tu keramat pun ubat. Lani tu gagah ni pun. Kalau kita tak ada ikhlas, tak ada cuci tauhid, ikut dia mana heret juga. Tapi kalau kita cuci, kita boleh kain lagi. Puya sakit tu, kena jaga. Ingat puya kita sakit tu, minta Allah Ta'ala pelihara iman kita. Nah, jaga iman kita. Pasal itu dia, ada biar kita lemah, biar perasaan kita lemah, sakit, apa dia kau sedar lagi. Nah, tahu kita. Kita ingat la ilaha illallah. Tiada Tuhan, ia disembah dengan sebenar melainkan Allah. Intisari kanunnya surah Ikhlas memberi kesedaran kepada hati kecil manusia akan i'tiqad tauhid yang sebersih-bersihnya. Dalam surah ni Allah Ta'ala beri kesedaran kepada hati kecil. Hati kecil ni, kalau luar-luar kasar-kasar ni, kita kata, besar-besar fikir luar-luar dah, maka sedap tu pun kena guna hati juga. Maka sedap, tidur sedap, sehat ke apa. Tapi hak hati, perasaan kita, dalam hati sungguh no. Nah, dalam surah ni kesedaran kepada hati pegangnya kita manusia ni akan i'tiqad tauhid yang bersih, yang sebersih-bersih. Kena cuci sungguh. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Ingat kalimah la ilaha illallah tu faham Allah. Nah, kerana kita bodoh kata dah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahui olehmu bahasanya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tahu. Bukan kata dah, tak ada kata kul la ilaha saja. Saja dak, bukan kena ada i'lam kata. Kul tu kul lah. Kata olehmu la ilaha illallah mu akan dapat kemenangan. Tapi straight lagi kena fa'lam, kena faham. Orang tak faham tu dok kata la ilaha illallah, tak apa pun dia dok minta lain pada Allah. Tak apa pun dia duk kerja benda yang dilarang oleh Allah. Kerana dia tak faham. Maka dalam surah ni, pengajaran dan kesedaran pada kita, supaya bersih hati kita sebersih-bersihnya. Untuk dijadikan asas bagi ibadatnya dan bawaannya dalam alam kehidupan kita. Kita cara nak amal ibadat gapo kalau tak bersih, tu tak jadi tu. Wasa malah, wasa segak, supaya nifak, munafik. Dia semaya kusala malah. Kenapa akidah dia tak bersih? Nah, tapi orang mukmin semaya tu enggak siapa. Dalam kitab Jawi kata, orang dia semaya enggak siapa burung. Jawab banding burung mah hingga palo. Bung. Nah, tak ada bahasa kena dia. Dan burung seko kata kosongnya kerana bersih akidah dia, bersih amalan. Ya kita ni orang masuk dekat tu semaya kena dah bergelepar tu. Nah, sama manusia pun tak berasa senang tengok dia semaya. Maka orang kalau dia bersih akidah, ibadat dia pun dan urusan ibadat pun bersihlah. Lagi pula dia buat kena semua, baca pun kena. Semaya sore, misal dia semaya sunat sore dia pun baca kena semua dengan semaya ramai-ramai, pun semaya jemaah. Kerana apa? Dia buat tu
dari hati semua. Tapi kalau orang tak bersih akidah, dia semaya ramah, baca orang dengar tu sudah lah. Bawa baca sore, Fatihah tu pakai buru-buru gitu. Rokok pun cepat-cepat gitu. Tu semaya lagi. Kadang-kadang tak semaya. Bawa apa tak ada dapat mata manusia, tak semaya. Dengan yang demikian ia tidak akan memperhambakan diri melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Orang yang akidah bersih ni dia jadi dia tu sebagai hamba Allah yang gapo semata-mata kepada Allah. Tak ada nak pergi kena walau buat kerja gapo. Kalau kecek, kalau tengah orang, kalau jauh pada orang, kalau sore, kalau gapo apa, dia boleh ibadat kepada Allah dengan cuci. Hek apa? Hek pegangnya dia tu bersih. Tapi kalau pegangnya dia tu tak cuci mana terhadap Allah, beza dah. Dan ibadat dia gapo semua tak jadi kosong. Wow. Lah pada. Nah, wak nawi lepas-lepas. Nawi nampak mata dia orang. Yura'un. Tak lagi orang. Wa malah lagi pula yura'un. Ria. Nawi nampak ya. Tak nampak banyak hari kena nampak sekali. Nah, maka ni akidah dia tak bersih. Begitu yang malah tak ada sudah. Semaya tu nak itar. Kita masuk sejak ni jadi serupa dengan orang-orang ceramah, udah ustaz, guru duk ceramah. Kita masuk sejak wi serupa dengan gapo wi serupa dengan ikan nak turun ke air. Gena-gena yang gelepar apa nak puyuh kita tak lek tak darat pun gelepar nak turun semata ke dalam air. Maka kita orang akidah bersih, orang mukmin yang bersih, sejak tu rasa nak masuk. Somo. Rasa sedap masuk duduk dalam masjid rasa sedap. Wa amal ibadat rasa sedap. Dan orang nifak wa amal ibadat serupa dengan burung duduk dalam sarang. Dan orang munafik ya wa amal buat juga ibadat serupa dengan burung duduk dalam sarang. Walau mana burung duduk sarang, gelepar juga nak tubai. Nah itu. Kalau boleh tubai. Tapi tak boleh tubai kat cedok situ takut dia mau kata gitu, takut dia mau kata gini, sutuk gitu. Habis tu dak sutai paling tengoklah dah pintu dole mana, pintu mana terbuka, pintu mana. Supaya burung nak tubai. Tak boleh nak sobat, nak baca. Semuanya itu hal nombor satu. Dia boleh buat lagi, dia kacau lagi kerana win apa kata semuanya. Tapi nono berzikir, nono gapo dia ada. Dah lepas semuanya kena astagfirullah, kena baca ayat kursi. Tak ada. Ita nak tubai semata. Baik tu perlu. Nak sobat boleh. Kalau lama-lama sekali sakit perut, lama sekali nak pergi. Ada urusan nak pergi jumpa gapo. Oh tu tak apalah. Fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Kau tak ada geno apa? Alah duduk puasa tak sedap. Supo dengan burung nak tubai sarang. Burung lah nak duduk dah sarang, duduk bila-bila mata dah. Pai. Cari kau tu, cari kau ni. Duk nak kacau tubai. Tu hak boleh masuk sarang dah. Kalau burung di hutan, maka tak masuk sarang. Tak masuk mula dah. Nah, maka gapo? Orang yang ikhlas tauhid kepada Allah, dia sanggup memperhambakan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah baru kata wakah diri dia kepada jalan Allah. Diri kita ni serupa dengan kita wakah untuk kerja jalan Allah. Tu mana memperhambakan diri kepada Allah. Tu istilah orang kecek barulah dah. Mana? Kalau Tuhan suruh gapo, kita sanggup nak buat. Suruh barang wakah lah, barang kita nak kerja. Jadi manfaat ke mana? Kita kerja lah. Bukan kata wakah jalan lain. Kalau wakah jalan lain, kita guna badan kita ni ikut rasa. Ni dak kita wakah diri kita kepada jalan Allah. Mana kita memperhambakan diri kita
kepada Allah semata-mata. Mari di mana nak boleh jadi orang tu? Mari daripada tauhid kita kepada Allah dengan ikhlas, dengan cuci. Dan tidak bertumpu pada masa senang dan susah, melainkan kepada Allah Ta'ala sahaja. Walau masa senang pun dia bertumpu kepada Allah, dan masa susah pun bertumpu kepada Allah. Senang susah dia bergantung kepada Allah supaya orang nombor dua punya susah bergantung kepada Allah. Punya senang terlucu sikit. Itu waktu nombor dua tak. Hingga lagi tu ingat juga punya susah kepada Allah. Tapi punya senang terlupa. Kalau susah kau cari nak iktikaf lalu dan nak masuk masjid, nak berdoa, nak apa. Tapi punya senang pura-pura. Tu hingga lagi ingat. Kau namu busung sekali, namu perih sekalinya, susah senang pun tak ingat dah kepada Allah. Kau tu teruk benar lah. Walau susah, setengah mana, gapo payah setengah mana, penyakit mari setengah mana pun, pakai tak ada dekat diri dengan Allah. Dia cara dia. Kau ni hak teruk benar. Kau nak-naknya senang susah pada Allah. Nah, walau sekelip mata pun tak lepas dengan Allah. Nah, tak lepas dengan Allah. Dan kita duk berdekat diri dengan Allah. Oh ni orang yang tauhid sungguh. Bila kita duk lah tu, Allah sentiasa pelihara kita, tolong kita. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Nah, dengan rahmat Engkau lah aku minta tolong. Walau senang, walau susah. Nah, minta tolong dengan Allah Ta'ala. Allahumma aghithna, ya Allah tolonglah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami ibadat kepada Engkau dan kami minta tolong dengan Engkau. Ini orang yang ikhlas sungguh. Kita nak jadi Allahumma ja'alna minhum, jadilah kita semua serupa dengan orang yang memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala semata-mata. Maka kalau kita rasa hamba diri kepada Allah, walau susah, walau panas, walau pedih pun kita boleh senyum dengan Allah. Boleh redha dengan Allah. Basah tak apa, kering pun tak apa. Kerana Allah dah uji kita. Allah dah susah tak. Raditu billah. Redha. Tapi kalau orang tak kerana Allah, bila susah ke, mengapai bawa-bawa. Nah, ataupun berasa tak sedar hati begini gitu begini. Nah, berasa tak senang dengan qada Allah Taala pada. Dan tidak bertumpu pada masa yang senang dan susah melainkan kepada Allah Taala sahaja. Serta tidak menjadikan kata pemutus dalam segala urusan hidupnya melainkan hukum Allah. Segala urusan hidup dia nak buat gapo-gapo, dia kembali pada hukum Allah. Ni orang hak cuci sungguh, hak ikhlas, hak pergi dengan kul huwallah sungguh. Ni arti kul huwallah ni. Wa mai kul huwallah dan maksud dengan kul huwallah nak situ. Baca boleh kena dah. Ni kul huwallah Allah sama boleh serah. Kul huwallah sama lam yalid. Bila wasabah, remah juga wasabah. Oh tu tak jadi, 100 pun tak jadi. 200 pun tak jadi. Baca pun tak kena, tak ada kuamai dia. Nah, tak ada. Faham apa kul huwallah dah kata. Belalah kata kul huwallahu ahad. Allahus samad, lama. Dia mau boleh apa weh? Kawai boleh 20. Dia mau, kawai boleh 100 dah. Nak cukup dah 7 rasa. 7 rasa tak jadi, tu tak ada kuah tu. Nah, tak ada kuah sikit hebok, tak boleh makan. Nah, tak boleh makan. Nonoknya, walau kul huwallah 3 kali pun, tu baca kena serta hati kita faham molek. Dah, tu hak nonok. Wi ikhlas hati. Waktu 3 kali baca supaya dengan suluh, supaya dengan ada sekali baca supaya suluh Quran. Kalau 3 suluh. Ni mau bila bro-bro, no cukup 7 rasa semata. Dah cukup 7 rasa kelek awal sikit. Boleh kelek dulu, boleh gapo.
Bukan maksud pasal tu. Nah, bukan pasal ikut say kita. Semua tu kita kena kembali kepada hukum Allah. Kalau baca Quran, kembali baca tajwid dia, baca panjang pandak dia, baca kena. Cepat-cepat kena pun bicara dia. Kena kembali pada hukum. Ni tak ikut kita. Bila cukup, bila cukup, tanda atau cukup. Bukan kodak. Karena semua tu mulai huduh kena tak kena kembali kepada hukum Allah Ta'ala. Maka orang yang ikhlas sungguh ni segala urusan hidup dia bergantung kepada hukum Allah Ta'ala. Nah, kalau halal, kalau haram, kalau sah, kalau batal. Nah, kalau hak fadilat pun, malah tu fadilat pun sepatutlah. Nah, semaya awal waktu kembali kepada hukum Allah. Ni dah agak setengah. Apa asal kesah jadi? Apa fadilat nu kelebihan? Paya jemaah 27 tu. Oh tu hal lebih yang kita wisah jadi. Jadi makna tak ada menghargai balasan daripada Allah. Uzur tu nak kena, uzur tu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tu tak berat kalau kita tak harap. Nah, tapi kalau tak ada uzur tu buat pernah dah. Kalau semaya pun, dah semaya sudah. Cukup 5 waktu. Tapuh kata, tak dengar dah buku semaya. Kalau buat haji pun, nah buat haji dah tu asal kesah jadi. Maka dia kata balas tu salah kata merusak dah ibadat. Haji dia, ibadat umrah dia. Ibadat semaya dia. Dia kata, kalau kata semaya, kena tak cuma asal kesah jadi. Dia pernah dah hukum Allah Ta'ala. Tak ikhlas dah, orang tak ikhlas dengan Tuhan. Dah bening kita kena faham mulai. Kul Allah ni tahu belaka, ingat belaka. Nah, tapi nonoknya kalau nak sebab baca ambil kelebihan apa, baca we kena. Baca we kena tu nak sebab kelebihan. Apa arti dia tak tahu lagi. Tapi baca Quran ni boleh dah, ibadat dah. Kul Wallahu ahad jadi ibadat dah. Apa dah lagi kita baca kena faham dah maksud dia. Tuhan suruh gapo, Tuhan larang gapo. Maka dalam surah Ikhlas ni surah nombor 1 sekali, iaitu surah bertauhid kepada Allah. Tauhid ni ibadat nombor 1 tauhid. Dan sebesar-besar zalim, dosa nombor 1 besar sekali syirik dengan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu dosa paling besar, lebih pada curi. Walau bercuri 10 kali pun tak duk dalam hidup curi, hidup dia gemuk dia, besar dia, kaya dia ni dengan curi yang misal kata. Tapi dosa besar dah tak boleh lawan dosa syirik dengan Allah Taala. Kerana dosa syirik inilah Allah. Kerana dosa syirik dia punah rekah. Diri dia sendiri pun punah. Tak pakai kerja dah kalau syirik. Dan begitu juga di sisi Allah Ta'ala tak ada harga dah. Dan amal ibadat dia wak khairat, wak bajikan, wak jamu orang setengah mana pun, wak haji 100 kali pun, wak umrah 1000 kali pun, kalau dia syirik dengan Allah Ta'ala punah rekah. Habis ini sebesar-besar dosa itulah syirik. Dan sebesar-besar ibadat ialah tauhid. Kerana dia buat tauhid orang ni suk di syurga. Dia ada tauhid dia suk di syurga. Walau dosa, walau salah, Tuhan ampun. Suk diampun lah. Kena seksa tu, kena seksa kembali pada Allah lah. Tapi Tuhan janji dah. Kalau dia tak syirik, satu hari dapat keampunan dengan Allah. Kalau dia ada tauhid. Habis ni sebesar-besar ibadat ialah tauhid. Jangan kita amal ni, semaya tak tinggal, puasa tak tinggal. Hidup percaya kepada keramat, kepada hatu, kepada gapo pun tak tinggal. Tak boleh nak kapuh gitu, tak boleh. Kena iaitu tauhid kepada Allah. Maka orang yang boleh duduk pasal ni, ikhlas. Cuci sungguh. Hamba Allah yang cuci sungguh. Hamba Allah yang bersih. Lepas tu dia orang tu ikhlas, dia buat amal ibadat pun tak ada rasa berat. Kalau susah kena hujan pun, basah pun,
tak ada rasa berat. Kalau kena panah pun, dia tak ada rasa berat. Kerana mari daripada Allah yang satu. Mari pada Tuhan Rabbuna wa Rabbul Alamin. Duk bela kita dan duk bela alam semua. Maka bila dia ada ikhlas walah tu, bila akidah dia betul walah tu, segala kerja dia tak ada berasa susah nak taat kepada Allah. Kembali kepada ajaran Allah Ta'ala dan kepada hukum Allah Ta'ala. Tu mana apa? Nah, hidup dia, urusan hidup dia adalah bergantung kepada hukum Allah Ta'ala. Ada. Yang ialah menjadi punca bagi segala keadaan, kekuasaan dan ketetapan. Nah, ada. Segala keadaan kita ni semua mari daripada Allah. Dan hukum pun mari pada Allah. Dan kekuasaan, ketetapan. Nak jadi gitu, nak kaya, nak sesak, nak sehat, nak sakit, nak apa. Semuanya mari daripada. Hani klik pada satu rukun iman. Nah, kita kena percaya qada dan qadar daripada Allah. Kalau kita faham lah ni, cuci sungguh akidah. Ni tak tauhid Tuhan satu, Tuhan satu. Siapa punya? Mula cari lalu. Kena sakit ni. Kena dia tu, kena dia ni. Kamak tu, kamak ni. Ni goda oleh datuk tu, goda. Kok mana? Tauhid data kita percaya kepada Allah. Kalau kata apa? Qada dan qadar daripada Allah. Gitu gini pun daripada Allah. Siapa punya? Kita pegang kata sakit ni mari daripada gitu. Kena situ, kena situ. Allah susah melaka. Nak sakit. Nak sakit. Sebab tu tak apalah nak kata sebab. Demi mai panah. Tu sebab dia. Tapi semuanya humi daripada Allah. Nah, lebih lagi dia tua. Sebab kau banyak sakit. Dia tua mula lengah. Ni lengah betih sikit. Lengah urat sikit. Kena ni. Supaya hatu duk kikir dah. Allah kelik ke hatu. Supaya hatu duk. Sakit kepala ni geno ni. Sakit gini lah. Nyogoda oleh datuk tu dah. Allah apa taruh tu. Taruh sakit tu kelik kepada benda lain. Kalau nak mati nyawa siapa batas halkung. Saya mereka kata, buat gini. Lepas nak buh nyawa mau kelik. Berkali, na'udzubillah. Kena ikhlas hati kita. Ya Allah. Cucilah akidah kita terhadap Allah. Dan bersihlah amalan kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pada ni kita nak baik semasa duduk atas dunia, nak kau tu, nak kau ni, nak kena dengan nafsu kita, sedangkan salah dengan Allah Ta'ala. Nak kenama hebat kita, sedangkan salah dengan Allah Ta'ala. Nak latah kebaikan kita, sedangkan lawai hukum Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Kerana semua kita ni adalah duduk di bawah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadat kita kepada Allah, nak minta tolong pun kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaulah kami sembah dan akan dikaulah kami minta tolong. Kalau gitu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah kepada kami semua jalan yang betul. Tunjuklah. Kalau napa nak pergi jalan betul, belalah kami tak hebat, tak rugi. Kalau nak pergi jalan belok. Na'udzubillah min dzalik. Kalau nak pergi jalan betul, kita boleh turut jalan betul, belalah tak hebat sebelah mana pun, tapi jalan engkau yang betul. Jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diredha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjuk olehmu kepada kami jalan yang betul. Iaitulah jalan ghairil maghdubi 'alaihim, yang tidak dimarahkan di atas mereka itu waladhdallin, dan bukan jalan sesat. Dalam Fatihah ni doa besar sangat supaya kita ikhlas hati kepada Allah dan Allah Ta'ala hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.